Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Dah sarapan? Dah. Belum, cikgu. Dah mandi? Itu rahsia, cikgu. Itu rahsia, cikgu, jangan tanya. Rahsia Okey, tak apa. Jadi pada pagi ni sebelum kita mulakan kelas, saya akan tunjukkan beberapa keping gambar untuk kamu bertiga. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Saya nak kamu tengok gambar ni dan nyatakan pada saya apa gambar ni pasal apa. Okey, nampak gambar? Nampak, cikgu. Kejap, cikgu. Okey, ni nampak, cikgu. Okey, cikgu. Nampak. Yang ni belah kiri dan yang ni belah kanan. Belah kiri ni gambar ni diambil pada waktu bila kamu rasa? Petang. Pagi, cikgu. Petang ke, cikgu? Pagi. Senja. Pagi. Pagi, cikgu. Pagi, cikgu. Pagi ke petang? Pagi Masa pagi ni. Pagi. Pagi, Pagi. cikgu. Sebab awal. Okey, kalau yang belah kanan ni? Ni senja. 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 Sebab apa senja? Sebab matahari tu Nampak dah nak matahari dah jatuh. terbenam kan? Okey, bagus. Waktu pagi dan waktu senja. Okey, gambar kedua. Ini gambar apa? Dekat mana? Sekolah kita, cikgu. Sekolah. Sebelah kiri. Okey, sekolah. Sebelah kanan dekat mana? Masjid. Ni tempat Cahir ni. Tempat Cahir. Dekat rumah Syahir ni rasanya ni. Tempat Cahir tu. Masjid. Masjid, cikgu. Masjid. Cahir selalu pergi. Masjid kan tu. Adalah juga, cikgu. Saya orang Terengganu pernah pergi masjid ni tak? Pernah, cikgu. Pernah. Pernah Cikgu pernah pergi tak? Saya tak pernah sampai lagi. Akan datang sampai lah tu. Awal, cikgu. Cikgu panggil Syahir pergi. Cahir dah tepi tu. Ni masjid Kristal kan, Syahid? Masjid Kristal, cikgu. Okey. Sebelah kiri adalah sekolah, sebelah kanan masjid Kristal. Okey, yang ketiga. Sebelah kiri ni gambar apa? Gambar makcik. Buat apa ni? Makcik sedang menanam ke, cikgu? Apa aktiviti yang mereka buat? Potong Menanam? rumput. Mencangkul. Potong rumput? Cangkul. Mencangkul. Apa ni? Okey, mencangkul. Mencangkul atau kita boleh kata sebagai bergotong royong lah. Oh, gotong royong. Yang sebelah kanan, apa-apa yang mereka sedang buat? Makan-makan, cikgu. Ya, makan-makan. Ziarah ayo, ziarah. Makan-makan. Ziarah menziarahi. Jadi kita boleh kata Selamat Hari Raya, cikgu. apa? Hari Raya. Perbicaraan bangsa, Nampak begitu. Hari Raya. Okey, tak apa. Okey, berdasarkan 3 gambar yang saya tunjuk tadi saya ada suruh nyatakan waktu pagi, waktu senja, kemudian ada sekolah, ada masjid dan kemudian ada sekelompok penduduk yang sedang bergotong royong dan penduduk yang sedang menziarahi. Okey, kamu rasa bila melibatkan masa, tempat dan masyarakat ni, apa kaitannya dengan topik yang akan kita belajar pada hari ini?
Apa Syahir? Entahlah, tak tahu. Apa dia? Apa? Tak tahu. Cikgu tahu cikgu tu. Ada masa, Ni kita ada tak- masa, ada tempat dan ada masyarakat. Apa Agak-agak apa dia? Hmm. Apa Naim? Naim tahu Naim. Naim apa ni Naim? Tu nak belajar pasal apa ni? Syahir, bantu saya. Itulah. Belajar pasal masa, tempat dan masyarakat ke? Tu lah. Lebih kurang macam tu nampaknya. Okey, nampaknya kamu belum dapat rangkap lagi Belum. Okey, tak apa. Kita- Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Latar. Latar. Latar Jahil, latar. Latar. Latar tu ada 3. Latar, Ada masa, latar masa, tempat. tempat, latar masyarakat. Sebab tu saya tanya tadi. Yang ni waktu bila? Itu menunjukkan masa. Yang ni dekat mana? Dia menunjukkan tempat. Dan yang ni menunjukkan masyarakat. Dan dia menunjukkan latar masyarakat. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan latar? Okey, latar ialah keterangan yang berkaitan watak, ruang, masa, tempat dan suasana. Dan latar ni kita boleh bahagikannya kepada 3, iaitu latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Latar tempat ialah latar atau tempat berlakunya peristiwa dalam cerita. Senang cerita, kamu nak ingat latar tempat ni, kamu kena tahu yang latar tempat ni adalah semua jenis keterangan tentang keadaan, suasana, peristiwa, ciri-ciri dan sejarah di sesuatu tempat dalam cerita. Okey, faham tak latar tempat ni? Contoh tadi kan dulu. Faham cikgu? Okey, latar tempat macam yang gambar tadi dekat mana? Dekat Latar tempat. Masjid. masjid dekat sekolah. Okey, masjid dan sekolah, betul kan? Betul. Oh, ini latar tempat. Okey, kemudian latar kedua ialah latar masa. Latar masa ialah masa atau tempoh berlakunya sesuatu peristiwa yang digambarkan dalam sesuatu cerita. Cereka. Latar masa ni adalah semua jenis keterangan tentang masa sesuatu peristiwa yang berlaku dalam sesuatu cerita. Dan masa ini adalah meliputi aspek saat, ketika, waktu, jam, zaman, musim ataupun era. Okey, macam tadi. Masa dia adalah waktu pagi dan waktu senja, betul tak? Betul. Betul. Okey, jadi itu dia menunjukkan waktu. Okey, ingat masa, ingat waktu. Okey cikgu, faham. Kemudian yang ketiga adalah latar masyarakat. Latar masyarakat ni bermaksud keadaan atau citra masyarakat di tempat cerita berkenaan berlaku. Dan latar masyarakat ni merangkumi agama, kepercayaan dan pekerjaan. Okey, dia kamu boleh kenal pasti bila kamu dapat tahu yang ia adalah semua jenis keterangan tentang keadaan, suasana, aksi, cara hidup, amalan, agama, pekerjaan dan pemikiran masyarakat yang berada di suatu tempat dalam cerita. Okey, yang latar masyarakat ni bukan saja meliputi manusia, tetapi binatang pun boleh termasuk dalam latar masyarakat. Masyarakat. Okey, faham. Macam gambar ni tadi kan, dia adalah masyarakat yang bergotong royong dan masyarakat yang berbilang bangsa. Bangsa. Faham cikgu.
Okey, faham? Latar. Faham. Okey, Latar. sekarang saya minta Syahid terangkan balik maksud latar tempat. Oh, saya. Okey, Ha. latar tempat ni merupakan tempat yang berlakunya sebuah cerita dalam Okey, tempat tu. Contohnya macam di sekolah. Di sekolah adalah tempat Syahid, Naim dan Aiman pergi belajar. Macam tu aku cikgu. Ya, betul. Okey, nampaknya kamu faham. Okey, Naim, Ya, cikgu. latar masa apa? Apa Latar masa maksud ni- latar masa? Masa atau tempoh berlakunya sesuatu peristiwa yang digambarkan dalam sesuatu cerita, cikgu. Waktu Okey. berlaku sesuatu cerita tu. Okey, contoh? Contoh dia macam waktu senja, waktu pagi, macam tu. Betul ke, cikgu? Okey. Betul lah tu. Okey, yang ketiga latar masyarakat. Aiman, apa yang kamu Cikgu. faham? Latar masyarakat. Okey, latar masyarakat ni cikgu ialah cerita tentang keadaan atau cerita masyarakat di tempat cerita berkenaan berlaku cikgu. Contohnya masyarakat yang bekerjasama, masyarakat yang menziarahi. Okey, bagus. Okey, betul cikgu, betul cikgu. Betul, betul. Oh. Tengok saya. Bagus. Macam ni lah saya. Okey. Seterusnya saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana untuk mendapatkan atau mengenali latar dengan menggunakan satu formula. Di mana formula ni saya namakannya sebagai BDS. Okey. BDS. BTS. Bukan BTS cikgu. Bukan, itu K-pop. I like that. Okey cikgu. Saya minat lah BTS cikgu. Kita tak minat. Tu Naim. Apa tu minat lah, cik? Syahid. Saya ingat Zapin ya. Zapin lebih baik cikgu. Lebih baik DTS. Wah. Okey. Jadi BDS. B itu merujuk kepada bila peristiwa ini berlaku. Bila peristiwa ini berlaku, maksudnya latar apa? Latar masa. Masa. Okey, latar masa. Kemudian D. D mana tempat peristiwa atau cerita ini berlaku. Jadi yang D ni merujuk kepada latar apa? Tempat. Cikgu. Latar tempat. Okey, yang kemudian S. S adalah sikap atau sifat masyarakat dalam cerita atau peristiwa tersebut. Sifat atau sikap masyarakat ni menunjuk kepada apa? Latar masyarakat. Masyarakat. Okey, bagus. Latar masa, latar tempat, latar masyarakat. Cara untuk kenal, kena guna formula BDS. DTS. BTS. Bukan BTS Naim. Okey, jadi berdasarkan penerangan tentang tiga jenis latar tadi, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat, kita boleh tahu yang latar ni adalah sebuah keterangan tentang keadaan masyarakat, tempat dan masa terjadinya sesuatu peristiwa yang terdapat dalam sesuatu cerita. Dan latar ni sangat penting kerana berperanan untuk mengembangkan watak dan perwatakan tema, persoalan dan plot dalam sebuah karya sastra. Okey, latar ada tiga jenis macam yang saya dah terangkan tadi, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Macam mana nak kenal latar tadi? Guna BDS, cikgu. BDS. Guna BDS. Nah, itu adalah formula yang senang untuk kamu ingat. Okey? Okey, cikgu. Cikgu, kalau latar ni tak ada dalam
cerita tu macam mana? Macam kalau tak penting, macam tak guna. Boleh tak cerita tu jalan dengan lancar ke? Macam mana tu? Oh, tak boleh. Sebab latar ni adalah satu aspek yang memang perlu ada dalam sesebuah karya sastra. Sebab bila kita menghasilkan sebuah karya dalam sesuatu cerita, cerita tu mesti ada waktu, mesti ada pukul berapa kan cerita tu berjalan. Kemudian kalau tempat, mesti dalam cerita tu dia ada tunjuk dekat mana lokasi sesuatu kejadian itu berlaku. Betul tak? Betul cikgu. Sebab tu latar ni memang aspek yang perlu ada dalam sesebuah karya sastra. Okay. Okay, ada soalan lain? Syahid senyap Syahid ni. Faham Syahid? Tak ada soalan lah cikgu. Faham dah. Saya rasa dah faham. Syahid dah lapar ni. Lapar sikit cikgu. Saya tengah makan muka. Okay, tak apa. Kita akan sambung ke pembelajaran bahagian yang seterusnya. Okey, baiklah. Dasarkan tajuk latar tadi, saya lihat kamu semua sudah mahir dan faham. Okey. Sekarang kita akan buat aktiviti. Cuba tengok aktiviti apa? Yang pasti ada soal jawab lah cikgu. Soal Kuis jawab. kot. Kuis ke? Nanti itu rahsia. Okey, sebentar. Baik cikgu. Syahid ni saya nampak macam faham ni. Betul Syahid? Tak faham sangat pun cikgu. Tak apa. Nanti kita tengok Ada jawab. ni latihan ni. Aduh. Saya. Okey, nampak tak? Nampak cikgu. cikgu. Okey, aktiviti kita hari ni dia akan tonton video ni dan kamu akan senaraikan latar yang terdapat dalam video. Okey? Faham tak? Faham cikgu. Syahid mana Syahid? Senyap ke? Faham Syahid? Ada cikgu. Tengah baca gambar tu cikgu. Tengok baca gambar. Mana baca? Kau melihat gambar. Melihat. Baca tulisan cikgu. Baca tulisan. Okey. Okey Kita ya? makan nanti. Baik, kamu semua dah sedia ya? Okey. Kita akan tonton video ni. Macam best kita ni. Dengar tak? Perlahan cikgu. Boleh tak cikgu? Perlahan cikgu. Kuatkan sikit. Okey. Hang tua. Ya, hantua.
Cing, cing. Okey, baiklah. Okey. Okey, sebelum tu saya nak tanya, siapa tahu filem apa ni? Filem Ramli. Ramli berlakon je, Cikgu. Ramli berlakon. Okey. Tajuk apa? Hang Tuah. Ya, Hang Tuah. Udah mesti dia bisa tengok kau dah. Dia minat, Cikgu. Oh, minat cerita lama ya dah. Boleh lah. Boleh lah ya. Okey, mestilah cerita lama ni banyak-banyak dia punya pengajaran, dia punya jalan cerita je menarik. Okey. Seterusnya kita beralih ke soalan. Okey, soalannya, tulis latar yang terdapat dalam video mengikut bahagian. Okey. Saya akan menentuk ni bagi masa selama kamu nak berapa minit? 2 minit ke 3 minit? 2 minit. 3 minit boleh, Cikgu. Ha. 3 minit, saya bagi 6 minit, 6 minit. 6 minit Cikgu. Saya suka tu 6 6 minit minit. lah. Boleh. Tapi saya nak perinci lah semua ni, latar masa, tempat dan masyarakat ya. Nanti akan ada seorang seorang-seorang akan bentang tau. Oh. Okey. Buat dengan elok lah. Okey. Okey. Boleh mula menjawab. Gunakan formula tu BDS ya. Okey Cikgu, nanti saya try. Saya cuba buat. Masih ingat kan BDS? Ingat. Okey. Semua masih okey ya? Okey Cikgu. Okey. Sudah siap memberitahu Susah. Tadi saya lihat anda semua faham. Okey. Dengan penjelasan yang diberikan tadi. Okey, tak apa kalau
Tak faham tak apa, kita tengok dulu. Okey cikgu. Sikit lagi nak siap. Okey. Masyarakat. Syahir, okey Syahir. Senyap ya. Okey, aku tengah berfikir. Okey, tak apa. Ambil masa, ada lagi. Tenang jangan, kalau kamu pandai guna BDS tu formula, kamu akan dapat lah. Okey, dah siap? Macam dah siap cikgu. Macam lah. Tak tahu apa kena. Tak apa, kita cuba. Dalam hidup ni kita mesti mencuba. Betul cikgu. Betul lah? Ya. Jangan takut untuk mencuba. Baik cikgu. Okey. Saya berasa lebih confident. Okey, Ah, Syahid boleh jawab dulu. Okey, tak boleh jawab dulu. Syahir ya? Syahid sebab confident dia dah. Saya boleh bagi jawab bagi dulu. kat. Okey, cuba bentangkan. Okey, data yang terdapat dalam video tersebut dibahagi kepada 3 cikgu. Okey. Iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Okey, yang pertama ialah latar masa. Pada pendapat saya, video tersebut dilakukan pada siang hari. Kerana di dalam video tersebut terdapat raja-raja di negeri-negeri yang berbeza yang datang. Agak mustahil untuk raja negeri lain datang pada malam hari. Jadi saya merasakan latar masanya ialah siang hari lah cikgu. Okey. Seterusnya? Okey, seterusnya ialah latar tempat. Latar tempatnya ialah di istana cikgu. Disebabkan terdapat perjumpaan raja-raja dan ulu balang atau pembesar. Jadi saya merasakan tempatnya ialah di istana cikgu. Okey. Kamu boleh kongsi tak ni kamu kerja kamu? Tak boleh? Boleh cikgu. Boleh ya. Ya. Tak apa. Tapi saya tulis simple je cikgu. Okey, cuba bagi pemahaman kamu, tak apa. Tak apa Syahid. Cikgu cakap kita kena berani mencuba. Ya, betul. Macam gini aja cikgu saya tulis. Okey, tak apa. Boleh nampak kan cikgu? Okey, nampak. Okey. Lepas tu Okey, yang kita dah kedua. masyarakat. Lepas tu yang ketiga cikgu latar masyarakat. Saya Okey, latar masyarakat ni kamu guna apa? Dalam BDS tu kamu guna apa? Saya guna sikap dan sifat masyarakat yang saya boleh nampak dalam video tersebut cikgu. Okey. Okey. Dalam latar masyarakat terdapat dua lah yang saya dapat. Yang pertama adalah mereka ni suka bertelagah ataupun berlawan. Okey, contohnya? Apabila diajak berlawan, mereka sanggup menyahut cabaran dan berlawan walaupun mereka tidak mengenali sesiapa pun. Seperti orang yang nama dia, saya lupa nama dia cikgu. Hantuah. Hantuah dan orang yang dilawan tu lah cikgu. Tamisari. Tamisari cikgu. Itu nama saya lupa sebenarnya cikgu. Okey. Okay. Kamu ni kena tengok video betul-betul tadi. Kamu baik. Okey, tak apa. Kamu tak jawapan janji ada jawapan. Tapi jom contoh lah. Contoh kalau diperkuatkan sikit dengan watak-watak tu mesti cun cantik punya. Sekarang. Okey cikgu. Okey, seterusnya cikgu, apa pendapat kedua tentang latar masyarakat ialah mereka ni bersopan santun cikgu dan sangat menghormati raja mereka. Sebab sebelum hantuah berlawan, dia tunduk hormat dulu untuk raja dia. Dan apabila dia berjalan di hadapan pembesar lain pun, dia membokokkan badan dia cikgu. Itulah apa yang saya dapat cikgu. Okey, okey, bagus saya rasa kamu sudah faham. Okey, cuma contoh tu lah kuatkan sikit ya, okey? Okey, cikgu, terima kasih. Okey, seterusnya. Siapa seterusnya?
Ya, seterusnya saya cikgu. Udah. Okey, udah. Okey, sekejap ya. Ajar sudah 41 ni udah ni. Udah suka baca novel cikgu. Oh. Puasa lama-lama. Novel detektif. Janji sifat membaca tu kita semai dalam diri kita. Betul lah tu cikgu. Naim suka bahasa Korea cikgu. Allahu. Apa, perbanyakkan bahasa kita. Okey, udah sila bentang. Okey. Okey, cikgu nampak kan? Okey, nampak? Ceritakan Okey, dalam formula apa dalam ni? dalam video tadi saya nampak latar masanya waktu pagi lah, macam Syahir cakap. Sebab saya tengok dekat luar tingkap istana tu memang langitnya cerah. Jadi dia waktu pagi. Kemudian latar tempat hanya satu di dalam istana. Kemudian latar masyarakat, apa yang saya nampak itu adalah masyarakat yang hidup dalam suasana peperangan. Saya rasa lah. Dan masyarakat yang mengamalkan ilmu persilatan. Jadi itu cara hidup mereka lah. Okey, betul. Jadi kamu nampak masyarakat tu, okey. Okey. Biasanya Naim. Okay. Maaf ya cikgu, saya tak boleh berkongsi tu paparan cikgu. Sebabnya saya okey. sedang merekod ni. Okey, tak apa. Okey, kalau berdasarkan video tadi, saya menggunakan formula BDS. Jadi untuk latar tempat berdasarkan video tu saya tengok ia adalah di istana kerana terdapat raja dan ahli-ahli lain yang berada di istana. Okay. Lepas tu yang kedua latar masa. Latar masa ni berdasarkan langit di belakang tu cerah, jadi saya mengandaikan dia adalah waktu siang. Okay, dan latar masyarakat pula, masyarakat yang taat dan menghormati raja-raja. Itu je lah cikgu, saya rasa. Contoh taat tu macam mana? Contoh tu, taat tu dia menghadap raja dan menghormati raja. Macam dia pergi menghadap dulu sebelum dia bertarung. Okey. Okey, terima kasih Naim. Sama. Okey, saya rasa kamu semua sudah faham. Untuk aktiviti ni saya rasa semua lulus dengan baik. Terima kasih cikgu. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke satu lagi aktiviti. Oh ya, Ada lagi? kita kena main dengan latihan, banyakkan latihan ya. Betul cikgu. Kita kena Okey, banyak mencuba. Ya. Okey. Kamu teka dulu apa bentuk latihan kali ini? Kena jawab soalan lagi ke cikgu? Ya. Mestilah datang mesti jawab soalan. Okey kan Naim? Kamu masih faham? Okey. Faham cikgu. Ya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dulu sebelum saya bagi soalan ni. Baik. Ada apa-apa soalan? Tak apa cikgu. Rasanya dah faham dah. Okey, dah faham. Okey. Saya pergi tak dekat ni. Dekat kotak sembang tu ada tak link? Ada cikgu. Ada. Boleh masuk tak? Boleh cikgu. Okey. Sekejap cikgu, belum masuk. Baik. Okey, ada connect macam ni ya.
Kali ini kuis lah, kuis. Boleh cikgu. Okey, siapa yang dapat markah tinggi, ada hadiah nanti ya. Semua cikgu. Boleh ya? Okey, semua dah masuk ah? Sekejap cikgu. Ya, dah. Okey, dah boleh cikgu. Okey, semua dah masuk. Okey. Okey. Boleh mula dari sekarang. Data masih menyenangkan. Data masa. Baca. X terbagi kepada 3 iaitu. Oh, susah soalan ni. Ha. Boleh tahan juga ni. Banyak pun banyak. Penguji minda. Menguji minda. Ya cikgu. Kita kena selalu mencuba cikgu. Ya, betul. Lalu mencuba. Okey. Merujuk kepada keadaan. Hmm. Merujuk kepada keadaan atau citra masyarakat di tempat cerita berkenaan berlaku. Atau citra masyarakat. Latar masyarakat berikut merupakan contoh latar tempat kecuali. Okey, senangkan soalan. Senang je soalan ni. Boleh cikgu. Okey, boleh cikgu. Sikit lagi cikgu nak siap. Okey, tak apa-apa. Masa masih panjang. Okay, Baca dengan tenang. baik cikgu. Okey. Oh, kita ada satu responden. Okey, saya dah siap. Oh, dua. Pandainya saya. Okey Dua ya. soalan lagi. Okey, tak apa. Yang dah siap tu, betul semua tak? Betul cikgu. 10 per 10. Pandainya Betul saya. cikgu. Pandai. Betul cikgu. 10 per 10. Wow, pandainya Syahir. Oh, Ah, mana? sama je kita dua. Okey. Udah? 9 per 10. Kenapa Oh, salah ni cikgu? Okey. Kita tengok ah. Okey. 9 per Apa 10. Apakah maksud latar tempat? Masuk satu tempat. Oh, Okey. Okey, untuk masuk latar semua dah faham mengenai keterangan yang berkaitan dengan watak, ruang, masa dan tempat dan susunan terjadi. Okey, semua betul. Bagus. Berikut latar kekerabatan masyarakat. Okey, betul. Okey, semua betul. X sebagai betul 3. Okey. X sebagai betul 3 iaitu masa, tempat, masyarakat. Apakah X latar dalam? Okey. Oh, betul semua ni. Berikut merupakan contoh latar tempat kecuali. Okey. Waktu sahaja. Soalan lah, soalan. Last lah, kita pergi soalan last. Okey. Apakah maksud latar tempat? Latar tempat ialah semua jenis keterangan tentang keadaan, suasana, peristiwa, ciri dan sejarah. Okey, dia ada lagi sejarah. Inilah sesuatu tempat dalam cerita. Ni dia nak kelirukan kan. Semua jenis keterangan mengenai tempat-tempat popular di dunia. Okey. Ada Ya, semua- kata tempat. Tempat-tempat ini. Semua jenis keterangan mengenai tempat-tempat popular di dunia. Okey. Boleh? Boleh, boleh. Faham dah? Udah? Faham. Faham? Okey, ni tempat-tempat mengenai keterangan tempat-tempat popular di dunia ni. Okey, ni tempat-tempat sesuatu cerita dalam sesuatu tempat dalam cerita. Dia berdasarkan cerita bro. Okey, baik cikgu. Okey. Okey ya. Game, saya melihat dari quiz ni, saya rasa semua sudah faham. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. tak ada cikgu. Okey ya. Tak ada. Masih okey ya? Okey cikgu, saya faham. Okey. Okey. Kita akan pergi kepada seterusnya. Okey. Jadi berdasarkan video-video, penerangan dan kuis yang telah
kamu semua jawab tentang aspek latar dalam karya sastra. Okey, jadi saya nak setiap seorang daripada kamu untuk menyatakan secara ringkas apa yang kamu dapat tentang topik pembelajaran pada hari ini. Kita mulakan dengan Aiman. Apa yang kamu dapat pada hari ini? Okey cikgu, apa yang saya dapat ialah mengenal latar. Latar ni cerita tentang suasana atau keadaan sesuatu dan cerita tu. Latar terbagi kepada 3, iaitu latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Betul cikgu? Betul-betul. Okay. Macam mana nak kenal latar tu? Okey, saya kenal latar melalui formula yang cikgu bagi tadi. Formula apa? Saya satu. Lupa dah formula tadi. Yang macam lagu Korea. Lagu Korea BTS. BTS. BTS ah? Tu Korea. BTS. Korea. Dia ada kata lain tu sikit. BDS. BTS. Okey, BDS. Cikgu BDS. Saya ingat BDS cikgu. BDS. Ryan B tu tak boleh ingat Ryan. Bila berlaku di mana cerita tersebut berlaku. S sifat atau sikap masyarakat. Itulah saya dapat pada hari ni cikgu. Cikgu. Okey, bagus. Okey. Tengok saya bagus tu. Naim. Cantiknya. Naim Saya pula. mencuba, betul. Nah, Okay, cikgu. Sekarang saya nak mencuba cikgu. Oi, payah Okey. cikgu. Tukar soalan sikit. Okay, apa yang saya telah belajar pada hari ini, saya telah belajar berkenaan dengan latar. Iaitu latar ada 3, iaitu latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Okey, setelah itu juga saya telah belajar tentang formula untuk mengetahui latar tempat, latar masa, latar masyarakat berdasarkan formula iaitu BDS. Okey, BDS tu bila, di mana, sikap atau sifat. Okey. Okey. Yang terakhir, Syahid. Okey cikgu, saya slow sikit cikgu. Okey, berdasarkan nota yang saya telah buat ni cikgu, saya belajar ini pada saya telah belajar latar dalam sastra cikgu. Yang pertama ada latar masa. Latar masa ni seperti siang dan malam. Macam tu lah. Okey, lepas tu ada yang kedua latar tempat. Latar tempat ni ialah dekat mana sesuatu peristiwa atau cerita tu berlaku. Ui, sejak contoh. Seperti yang kita belajar hari ini, Kalah lah aku. Sejak contoh. istana cikgu. Istana dalam video tersebut, dalam video Hang Tuah cikgu. Hang Tuah versus Kaming Sari. Okey cikgu. Tadi tak ingat kan? Tadi tak ingat, sekarang dah ingat. Asyik cikgu tolong tadi. Improvement cikgu. Okey, seterusnya cikgu latar masyarakat, iaitu sifat dan sikap masyarakat. Seperti yang kita boleh tengok dalam cerita Hang Tuah, sifat masyarakat yang berani menyahut cabaran, sifat masyarakat yang bersopan santun terhadap pemimpin, dan juga sifat masyarakat yang mahir dalam ilmu persilatan ataupun berlawan keris lah cikgu. Okey. Jadi itulah contoh-contoh yang saya ingat sepanjang pembelajaran hari ini. Lepas tu cikgu, saya tertarik dengan cara untuk kita mencari latar dalam sastra. Formula. Itu menggunakan konsep BDS tu cikgu. Bila, di mana dan sikap atau sifat cikgu. Saya rasa yang tu sangat bagus dan memudahkan saya lah untuk gunakan dalam peperiksaan nanti cikgu. Okey, itu sahaja cikgu. Okey, terima kasih pada tiga-tiga kamu kerana telah merumuskan secara keseluruhan tentang topik kita pada hari ini. Jadi, secara ringkasnya, kamu dah faham yang latar itu adalah keterangan tentang keadaan masyarakat, tempat
dan masa terjadinya sesuatu peristiwa yang terdapat dalam sesuatu cerita. Dan kamu juga dah tahu cara terbaik untuk mengenal latar masa, tempat dan masyarakat iaitu dengan menggunakan formula DDS. D bila, D di mana, dan S sifat atau sikap masyarakat. Jadi latar ni sangatlah penting dalam sesebuah karya sastra sebab dia berperanan untuk mengembangkan watak dan perwatakan, tema, persoalan dan plot. Kalau tak ada latar, sesebuah karya sastra tu tak lengkap. Betul tak? Betul. Cikgu. Okey, baik. Oh, ni Syahid tu, masyarakat suka main phone ni tu. Mana ada. Saya dah dapat dah, saya dah dapat boleh kenal. Saya dah boleh kenal latar dah. Saya boleh kenal latar Syahid ni, masyarakat suka main phone. Saya boleh hidup je ke tanpa phone. Betul ke Syahid? Oh, ya. Minggu lepas saya pergi berkemah 3 hari tau. Tak bawa phone pun. Okey, jadi kamu masyarakat yang rajin baca lah Syahid? Tak juga, tu Naib. Oh. Saya pula. Okey, maaf ganggu aku. Okey, tak apa. Saya rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Harap apa yang diajar pada hari ini dapat kamu ingat untuk menghadapi peperiksaan nanti. Okey, Boleh tak? Boleh. Terima kasih kerana hadir. PDS. Okey, terima kasih kerana hadir kelas hari ini. Okay, terima kasih Assalamualaikum. cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu makan kat mana cikgu? Makan kat rumah je. Bagus, isteri cikgu rajin masak. Aku cikgu masak ni. Dia tak boleh keluar lah ni Syahid. Tak banyak Syahid makan. makan mana Syahid? Apa cikgu? Syahid makan kat mana? Syahid, tak tahu lagi cikgu. Nanti aku fikir. Jangan tak makan, kebulur sekarang. Saya cari cikgu, jangan risau. Okey. Okey, makasih cikgu. Ya, Assalamualaikum. Best lah topik ni Syahid.